Okey, baik, seterusnya daripada Perak kita nak bercakap juga tentang negeri Selangor. Yang mana seperti mana yang dimaklumkan bersandarkan kepada statistik sebelum ini, lebih kurang 25% ya kadar KDNK yang disumbangkan oleh negeri Selangor kepada negara. Ini menunjukkan bahawasanya potensi pembangunan pelaburan malah bagaimana Selangor merancakkan ekonominya dalam menyumbang kepada negara dan menjadi antara negeri yang termaju dalam negara kita. Maka kita akan bercerita berkenaan tentang pelaburan di negeri Selangor, destinasi pelaburan lengkap. Untuk bercakap lebih lanjut, saya Mak Pesati bersama dengan yang berbahagia Datuk Hassan Azhari bin Haji Idris, Ketua Pegawai Eksekutif Invest Selangor Berhad. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih bersama kami. Tahniah diucapkan kepada Invest Selangor dalam facilitate dan juga mengelolakan pelaburan-pelaburan yang berimpak tinggi khususnya di negeri Selangor. Namun sebegitu, apabila kita bercakap berkenaan tentang negeri Selangor, tadi yang kita ceritakan sumbangan besar negeri Selangor ini kepada pertumbuhan ekonomi negara. Maka dalam perihal ini, apa yang menjadikan tarikan pelaburan ke negeri Selangor secara asasnya, Datuk? Okey, saya suka untuk memulakan dengan latar belakang ataupun prestasi ekonomi negeri Selangor itu sendiri. Okay. Seperti yang saudara sebutkan tadi, negeri Selangor menyumbang 25.5% kepada KDNK ekonomi negara. Bukan itu saja, negeri Selangor juga menyumbang lebih daripada 32% sektor perkilangan di dalam negara, dan juga lebih 26% sumbangan daripada negeri Selangor untuk sektor perkhidmatan. Jadi kedudukan ekonomi yang kukuh itu sendiri sudah menjadi satu faktor yang pelabur-pelabur melihat tentang kekuatan ekonomi sesuatu lokasi itu sendiri. Di samping itu, kelebihan kita adalah ekosistem industri yang wujud di negeri Selangor itu sendiri. Maknanya dari segi contohnya industri otomotif ataupun industri aero angkasa dan sebagainya. So ekosistem itu yang memang kebanyakannya ada di negeri Selangor. Contohnya macam logistik contohnya, 70% daripada sektor logistik di Malaysia ini ada di negeri Selangor. So ekosistem industri ini juga memainkan peranan. Ketiganya is infrastruktur. Infrastruktur yang di negeri Selangor ini dibandingkan negeri-negeri lain adalah pada tahap yang terbaik. Kesaling hubungan antara satu lokasi ke satu lokasi. Pintu masuk utama ke negara ini menerusi lapangan terbang KLIA dan juga Pelabuhan Kelang. So kedua-dua ini adalah penting untuk pengangkutan ataupun kesaling hubungan memasarkan produk dan sebagainya. Dan yang keempatnya adalah tenaga mahir ataupun talent pool. Talent pool di negeri Selangor ini adalah yang terbesar di dalam negara. So kita melahirkan lebih 60,000 graduan setiap tahun dari lebih 100 pusat pengajian tinggi swasta, pusat pengajian tinggi awam, pusat latihan dan sebagainya. Ada lebih 100 institusi kemahiran, universiti dan sebagainya. So keempat-empat aspek utama tadi adalah yang menjadi tarikan utama untuk mereka menentukan lokasi-lokasi pelaburan yang bersesuaian di sesuatu tempat itulah. Ya. Selangor juga mungkin dalam perihal ini beruntung kerana terimpak dengan lokasi yang strategik, berada di kawasan berhampiran dengan Lembah Kelang. Dan sudah pastinya berada dalam satu kawasan yang menerima pembangunan berimpak tinggi daripada ibu kota negara kita. Cuma apabila kita bercakap tentang yang disebutkan tadi, beberapa industri yang menjadi suruhan dan juga tumpuan pelaburan di negeri Selangor, sumbangan 5 industri utama, kalau boleh kita cerakinkan dan juga kita rangkumkan kembali kepada pertumbuhan ekonomi Selangor pada tahun 2022 saja, Datuk. Ya, pertumbuhan KDNK negeri Selangor pada tahun 2022 adalah sebanyak 11.9%. Kita ada 7 sektor tumpuan yang kita berikan fokus apabila kita mempromosikan pelaburan ke negeri Selangor. Kita ada 5 kluster industri perkilangan yang kita berikan tumpuan dan juga 2 kluster sektor perkhidmatan. Yang 5 sektor perkilangan tadi adalah electrical dan elektronik. Yang keduanya pengilangan makanan ataupun food and beverages, makanan dan minuman. Kemudian life sciences ataupun sains hayat yang mana merangkumi pharmaceutical,
peralatan perubatan atau medical devices, healthcare services dan sebagainya. Yang keempatnya machinery dan equipment, peralatan dan jentera. Dan yang kelimanya adalah transport equipment yang merangkumi aero angkasa, otomotif dan rail industry. So ini 5 sektor tumpuan dalam sektor perkilangan. Manakala 2 lagi dalam sektor perkhidmatan yang kita beri tumpuan pada masa ini adalah sektor logistik dan juga digital investment ataupun pelaburan digital. Dalam digital investment ini kita beri kepada 3 sektor yang kita 3 subsektor yang kita bagi tumpuan, iaitu data center, global business services dan juga creative content technology. So 3 subsektor dalam digital investment setakat ini yang kita beri tumpuan dalam menarik pelaburan ke negeri Selangor. So keseluruhannya 7 kluster tadi. Disebutkan 7 kluster dan cukup menarik apabila kepelbagaian kluster itu menjadi antara nadi pertumbuhan ekonomi di negeri Selangor. Cuma bila kita bercakap tentang negeri Selangor, kita harus meyakini dan juga kita harus bersetuju bahawasanya Selangor juga menjadi sebuah negeri kebergantungan ekonomi negara kerana dengan pacuan ekonomi yang maju di negeri Selangor. Cuma apabila kita melihat mungkin banyak pilihan yang berada di kawasan-kawasan berhampiran negeri Selangor maupun penerokaan kawasan-kawasan baru di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Apa mungkin Selangor berdaya untuk memastikan nilai pelaburan dan juga konteks pelaburan yang sedia ada akan dapat dipertingkatkan dan dibaik pulih dari semasa ke semasa? Kita berkeyakinan dengan pelbagai program yang telah dirancang dan sedang dilaksanakan, negeri Selangor masih boleh mengekalkan kedudukannya antara pilihan pelabur di negeri Selangor ini. Kita telah mulakan dengan pelbagai program. Salah satunya yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar pada tahun lepas adalah rancangan Selangor 1. Rancangan Selangor 1 ini perancangan jangka sederhana. Untuk ini rancangan Selangor 1 ini adalah satu-satunya rancangan pembangunan ekonomi yang dibangunkan oleh kerajaan negeri. Tidak ada negeri lain yang buat. Merangkumi 4 ataupun 3 wilayah utama di negeri Selangor, iaitu Sabak Bernam Development Area, kawasan pembangunan di Sabak Bernam yang memfokus kepada industri berkaitan pertanian. Yang keduanya Selangor Maritime Gateway, pemulihan sungai, pembangunan tepi sungai dan sebagainya. Dan yang ketiganya adalah IDRIS, iaitu Integrated Development Region in South Selangor ataupun pembangunan serantau di selatan Selangor. IDRIS ini merangkumi 2 daerah, iaitu Sepang dan Kuala Langat. Dan ada 10 mega projek yang telah dikenal pasti, mostly kebanyakannya adalah didukung ataupun dimajukan oleh pelabur-pelabur swasta. Dan peranan kita adalah untuk membantu memberikan khidmat fasilitasi pemudahcaraan dan juga membantu melonjakkan atau mempercepatkan, accelerate pembangunan yang dirancang itu supaya lebih cepat. Dan kita adakan berikan insentif-insentif tambahan yang tertentu yang kita fikir sangat menarik untuk mereka lah. Untuk para pelabur. Ya. Untuk menarik lebih ramai pelabur, khususnya ia akan memberi pulangan kembali kepada warga negara, pemas tautin ataupun mungkin rakyat di negeri Selangor ataupun mereka yang bekerja di negeri Selangor. Jadi apa hasil manfaat kalau diikutkan mungkin dalam perihal ini secara langsungnya mewujudkan peluang pekerjaan dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi apa mungkin itu antara fokus kepada pulangan pelaburan yang akan dibawa daripada hasil pelaburan? Sudah tentunya antara fokus utama kita menarik pelaburan adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Kerana dengan wujudnya peluang pekerjaan itu akan ada kesan penggandaan ekonomi. Apabila orang berpendapatan, bila ada pendapatan, ada perbelanjaan yang akan dibuat. Dari situ ekonomi akan berkembang. Permintaan untuk perumahan, permintaan untuk pengangkutan, perkhidmatan untuk perkhidmatan lain akan berkembang. Daripada situlah ekonomi akan berkembang. So kuncinya adalah bila kita menarik pelaburan adalah peluang pekerjaan. Dan peluang pekerjaan apa yang kita nak tawarkan kepada rakyat negeri Selangor. Bukan sahaja rakyat negeri Selangor, tetapi juga rakyat-rakyat negeri lain yang mencari rezeki di negeri Selangor. So itulah manfaat-manfaat yang kita harus jelaskan dan juga permintaan-permintaan ataupun kesediaan tenaga mahir yang ada di negeri Selangor ini harus dipadankan dipadansuaikan dengan
kehendak pelabur-pelabur tersebut. Saya optimis Negeri Selangor sentiasa menerima siapa jua yang ingin mencari rezeki ataupun ingin menyumbangkan kemahiran dan juga skill mereka di Negeri Selangor. Apa mungkin ada perancangan terkini ataupun acara yang sedang diusahakan oleh Invest Selangor pada ketika ini, Datuk? Ada dua acara utama pada tahun ini. Yang paling hampir adalah bulan hadapan pada 7 hingga 9 September. Kita akan adakan pameran penerbangan Selangor ataupun nama acara yang kita wawarkan adalah Selangor Aviation Show 2023 lah. Ini adalah edisi ketiga negeri kita anjurkan. Pameran ini berbeza dengan 5 fokus kepada military and defense, pertahanan dan ketenteraan dan sebagainya, tapi kita memfokus kepada penerbangan perniagaan dan juga penerbangan awam. So maknanya business aviation and general aviation. So kalau nak tengok private jets, helicopters, drones, boleh datang sini. Semuanya yang state of the art juga. Ya. Di mana lokasinya? Ini di Subang Skypark RAC. Dia masih di tempat yang sama untuk kali ketiga, dan setakat ini kita sebab kita membuka pendaftaran secara atas talian, kita telah menerima pendaftaran hampir 20,000 pengunjung. So kita terdapat beberapa pesawat yang akan dipamerkan, Gulfstream, Falcon dan sebagainya, dan juga pesawat-pesawat rekreasi, experimental aircraft, recreational aircraft, dan juga drones, teknologi drones terkini dan sebagainya. So sesiapa yang berminat boleh datang dan mendaftar. Bila kalendar itu akan berlangsung? Pada 7 dan 9 September. Okey, baik. Lebih kurang sebulan saja lagi. InsyaAllah datang beramai-ramai, mungkin boleh berkunjung dan juga menyaksikan pameran tersebut. Yang berbahagia, Datuk, mungkin untuk terakhir kalinya kesimpulan dan juga mewakili Invest Selangor, pengharapan yang berbahagia, Datuk, untuk melihat Invest Selangor akan terus maju dan juga terus facilitate kepada pembangunan ini. Kita mengharapkan negeri Selangor akan terus dapat memberikan perkhidmatan yang baik kepada rakyat negeri Selangor dan juga kepada pemegang-pemegang taruh, pelabur dan sebagainya. So kita sentiasa cuba untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan juga untuk memudah cara kehendak-kehendak para pelabur ini, dan kita tidak mahu menjadi penyusah cara tapi memudahkan kaedah pelaksanaan projek-projek yang bakal dilaksanakan. Ya, terima kasih yang berbahagia, Datuk, dan juga terima kasih pihak Invest Selangor Berhad kerana bersama dengan kami. InsyaAllah Selangor terus maju dan juga terus mencapai objektifnya untuk menyumbang kepada KDNK negara. Terima kasih yang berbahagia Datuk Hassan Azhari Haji Idris kerana bersama dengan kami.